صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله. فضلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk menyambung kuliah yang kita namakan kuliah dari katil, siri yang ketiga. Yang sebenarnya kuliah kita ini adalah kuliah membaca tafsiran surah, buat masa ini surah Al-Qari'ah, dan ulasan-ulasan di atas tafsiran itu. Alhamdulillah, perkembangan kesihatan saya sudah agak baik sikit. Ya, saya sudah boleh berdiri. Ya. Sebelum ni tak boleh. Selepas tu boleh berdiri 15 saat sahaja. Itu pun tak rasa dekat kaki, kedua-dua kaki tu tak rasa. Ya, kemudian alhamdulillah baru-baru ni beberapa kali dah dapat berdiri lama sikit, 60 saat, 70 saat. Ya. Dan kaki kiri tu dah rasa sepenuhnya. Cuma kaki kanan tu belum dapat rasa sepenuhnya. Jadi sedang dalam latihan lagi, insya-Allah. Ya, doakanlah saya moga-moga ya cepat sembuh sebagaimana yang saya impikan, dan mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Di sana kita baca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Qari'ah ini sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud hari yang menggemparkan. Apakah dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu? Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Amat benarlah Tuhan yang Maha Agung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita telah membaca tafsiran ayat-ayat, sebahagian daripada ayat-ayat tadi, sehinggalah kepada, kalau tak salah saya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Cuma pada ayat ke-7 ini, saya sempat membaca tafsiran Ibnu Katsir dan juga Imam Baghawi dalam pertemuan yang lalu. Maka malam ni kita masih lagi pada ayat 7, tetapi melihat tafsiran yang dilakukan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat 7 yang berbunyi, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Ia adalah lanjutan daripada ayat 6. Ayat 6 yang menyebut tentang mereka yang berat timbangan amalnya. Berat timbangannya, maksudnya berat timbangan itu bermaksud amalan-amalan kebaikan lebih banyak daripada amalan kejahatan, ataupun pahala. Pahala lebih banyak daripada dosa. Itu maksudnya. Maka pada ayat 7 diberitahu, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Orang yang amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahatnya atau amalan dosanya, maka dia akan hidup di dalam kehidupan yang diredai. Itu adalah makna sepintas lalu ayat ini. Kalau Imam Baghawi misalnya, dia sebut dia ni tadi yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal jahatnya, pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka dia akan diterima dan disenangi di dalam syurga dan mendapat keredaan si pemilik syurga itu, iaitulah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Qurtubi dalam mengulas ayat yang sama menyebut perkataan al-'aishah, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Perkataan al-'aishah itu, kata Qurtubi, adalah perkataan yang menghimpunkan segala jenis kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan yang ada di dalam syurga itu. Maknanya, nak katanya, orang yang timbangan amalan baiknya atau pahalanya lebih berat daripada dosanya, dia akan hidup di dalam kesenangan, kebahagiaan dan penuh kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan buah-buahan, kekasih di sini ialah si penghuni syurga tadi.
Kerana orang yang dapat masuk syurga adalah kekasih Allah. Nak masuk syurga kena jadi kekasih Allah. Antara ciri kriteria kekasih Allah itu ialah orang yang berat timbangan amal baiknya, berat timbangan pahalanya. Pahalanya lebih banyak daripada dosanya, amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahatnya. Itu. Maka dapatlah kita menjadi kekasih Allah. Maka bila kekasih Allah Subhanahu wa taala yang duduk dalam syurga ni tadi menginginkan buah, maka buah-buahan itu bergantungan untuknya sehingga dapat mencapainya kekasih Allah di dalam keadaan duduk dan berdiri. Itu istimewanya syurga. Bila kita duduk syurga nanti, insya-Allah, doa, kalau kita berasa nak makan buah, tiba-tiba je buah tu ada dekat dengan kita. Buah tu ada dekat dengan kita. Kalau kita berdiri, dia tak tinggi sangat, kita boleh capai. Kalau kita duduk pun boleh capai juga. Kalau Qurtubi sini dia tak sebut pula berbaring. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain dia kata berbaring pun ada. Berbaring pun ada. Maknanya kalau kita tengah baring pun, kita nak buah tu akan dekat dengan kita walaupun kita tengah baring. Kalau kita tengah duduk, kita nak buah-buahan tertentu, buah tu akan ada dekat dengan kita walaupun tengah duduk. Tak payah bangun, kita boleh petik, kita boleh ambil buah itu. Umpama ini contoh yang tak samalah dengan syurga. Kita berada di restoran terutamanya yang mahal. Kita nak apa, minta. Nak apa, order. Lambai tangan, beri isyarat. Itu di hospital, itu di restoran mewah. Maka di syurga digambarkan, tak tahulah praktikal sebenarnya macam mana. Tetapi mudah sangat. Terasa nak makan buah dalam keadaan duduk, maka tiba-tiba je buah tu ada dekat kita. Sehingga kita boleh bergantungan. Tiba-tiba je buah tu bergantungan dekat dengan kita dan kita boleh petik walaupun tengah duduk, walaupun tengah baring. Apatahlah lagi tengah berdiri. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutufuha daniyah. Perkara yang disebut oleh Qurtubi ini, kita nak makan buah, tiba-tiba buah-buah tu, bila penghuni syurga ni terasa teringin nak makan buah, tiba-tiba buah-buahan itu bergantungan, berhampiran dengan tempat dia duduk, dia berdiri, dia berbaring. Ini sebenarnya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 23. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat untuk dipetik. Daniyah, dekat. Qutufuha, buah-buahannya daniyah, dekat sangat. Dekat untuk dipetik. Tengah duduk pun dekat, tengah baring pun dekat, apatah lagi tengah berdiri. Tak perlu guna galah, tak perlu panjat, tak perlu baling batu kayu macam budak-budak nak makan buah baling. Tak perlu tunggu malam-malam macam buah durian. Dia kena tunggu tengah malam. Kalau tak tunggu tengah malam, nanti orang lain ambil, kena tunggu. Nasib malang jatuh atas kepala. Maknanya nak makan buah susah. Dalam keadaan sekarang nak makan buah kena pergi beli. Kena pergi beli di pasar, di kedai. Tetapi kalau kita duduk syurga besok, apabila kita berasa nak makan, apabila kita berasa nak makan buah, maka buah itu tiba-tiba sahaja bergantungan, akan bergantungan berdekatan dengan kita. Bergantungan berdekatan dengan kita. Sehingga kita boleh petik sebanyak mana sahaja yang kita menyukainya. Sebanyak mana yang kita menyukainya. Ini kita kena faham dalam persoalan yang seperti ini. Minta maaf ada gangguan teknikal sikit.
sedang dibetulkan. Tuan, itu maksudnya. Dan ini bukan cerita kosong. Bukan Imam Qurtubi saja-saja buat cerita nak gambarkan duduk syurga tu seronok, makan buah senang. Bukan. Tetapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 23 surah Al-Haqqah tadi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya sangat dekat. Sangat dekat. Mudah untuk dipetik. Lalu kata Qurtubi lagi, bila mana dia berjalan atau bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Ini cerita penghuni syurga tadi duduk berjalan pula. Bila dia berjalan dari satu tempat ke satu tempat dalam syurga itu. Yalah, kat dunia ni pun kita tak duduk diam, kan? Kita berjalan sana, berjalan sini. Apatah lagi dalam syurga. Bila mana dia berjalan atau bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mengalir bersama-samanya sungai di mana pun dia kehendaki. Ni cerita sungai pula. Bukan sahaja dia duduk di mana dia duduk, dan bila teringin nak makan buah-buahan bergantungan berhampiran dengan tempat duduk atau baring atau berdirinya. Sungai pun. Bila dia bergerak dalam syurga, sungai pun ikut bergerak juga. Mana dia pergi, sungai akan ada bersama-samanya. Dia sebut sini mengalir bersama-samanya sungai. Sama ada banyak sungai dalam syurga tu, mana pergi ada sungai, kemudahan untuk minum dan seumpamanya. Ataupun sungai itu sungai yang maknanya bila dia pergi itu ada sungai kat situ. Secara miracle, keajaiban yang tidak mustahil untuk dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia pergi, ada sungai. Maknanya tak susah nak minum, tak susah nak dapat sumber air. Ini yang dikata oleh Qurtubi, bila mana dia berjalan atau bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mengalir bersama-samanya sungai di mana pun dia kehendaki. Ni perkataan kehendaki ini penting. Dia nak pergi mana, sungai itu ada kat situ. Sama ada memang dah ada ataupun sungai itu dibawa ke situ dengan teknologi Allah Ta'ala lah. Boleh nama teknologi ke? Kalau kita hari ni ada teknologi macam-macam, maka itu kerja Allah. Nak ceritanya penghuni syurga besok, ke mana pun dia berjalan, di bahagian mana pun dia berjalan dalam syurga, dia akan dapati berdekatannya ada sungai yang mengalir untuk dia manfaatkan air minumannya atau apa sahaja kemanfaatan yang dia boleh dapat daripada sungai. Allah, ini juga sebenarnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufajjirunaha tafjira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yufajjirunaha tafjira. Mereka, yakni penghuni syurga itu, boleh mengalirkannya. Boleh mengalirkannya. Kalau kita ikut ke ayat Quran ni, penghuni syurga tu yang mengalirkan air sungai itu ikut kehendak mereka. Yufajirunaha tafjira. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan dapat menurut kemahuannya. Ini kemudahan yang digambarkan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni syurga itu. Diriwayatkan di dalam Al-Khabar, hadis. Al-Khabar ialah istilah lain bagi hadis. Innahu, sebab dia adalah perbezaan antara ulama usul fiqh, ulama mustalah al-hadis, dan sebagainya, adalah beza istilah-istilah ni. Bagi kita sama je lah. Innahu yashiru biqadibihi fayajri min ghairi ukhdudi haitsu syaa min qusurihi wa fi majalisihi. Tadi ayat Quran yang menyebutkan tentang
kemampuan penghuni syurga mengalirkan sungai ikut kehendak dan kemahuan mereka. Ini cerita daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Sesungguhnya dia memberi isyarat dengan tongkatnya. Dia kat sini penghuni syurga. Dia memberi isyarat dengan tongkatnya. Maka mengalir tanpa parit di mana sahaja dia kehendaki, dari istananya dan di tempat majlisnya. Maknanya penghuni syurga tu sendiri, dia ada tongkat dia, diarah, dia bagi isyarat dengan tongkat dia tu, sungai pun mengalir ke arah yang dia nak, tanpa ukhdud, tanpa sungai ni dia ada parit, dia ada lubang dia. Yang ni dalam hadis ni dia kata sungai yang mengalir ke air ni dia tak ada parit, dia tak ada. Tak tahulah rupa mana. Ini perkara as-sam'iyat yang kita dengar sebab diceritakan oleh Al-Quran, diceritakan oleh hadis Nabi dan tidak spesifik, detail, maka kita beriman je lah. Rupa mana sungai itu dialirkan mengikut kehendak penghuni syurga tadi, itu hanya kita tahu selepas kita berada di syurga nanti, insya-Allah. Kita berdoalah semoga saya, mereka yang mendengar kuliah ini dari mana-mana siaran sekalipun, akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengecapi nikmat kelebihan antaranya dua perkara yang baru diceritakan tadi. Habis tafsiran Qurtubi untuk ayat 7. Kita pergi pada ayat 8. Kita masuk ayat berlawanannya. Memang Al-Quran mempunyai satu tabiat, iaitu Al-Quran ni dia satu kitab di mana bila dia bawa berita gembira, dia akan bawa berita duka. Kadang-kadang dia bawa berita duka dulu, kemudian dia akan bawa berita gembira pula, untuk mengimbangkan hati dan perasaan kita, supaya hati dan perasaan kita berada di tengah-tengah di antara harap dan takut. Kita takut supaya kita berjaga-jaga dengan tidak melakukan dosa, dan supaya kita ada harapan untuk masuk syurga dengan dimotivasikan supaya kita banyak melakukan ibadat, supaya kita memperoleh syurga yang kita nakkan itu. Maka Allah menyebut tentang sisi kedua. Kalau tadi tentang sisi mereka yang pahalanya lebih besar daripada dosanya, amalan baiknya lebih banyak daripada amalan jahatnya, daripada timbangan amal, mizan. Ini merujuk pula kepada mereka yang amalan baiknya kurang sedikit berbanding amalan jahat, yang pahalanya sedikit berbanding amalan jahat. Dalam bahasa lain, amalan jahatnya lebih banyak, lebih majoriti, lebih mendominasi berbanding amalan baiknya. Dosanya lebih majoriti, lebih mendominasi berbanding pahalanya. Timbang-timbang amal, tiba-tiba dosa kita lebih banyak. Ada pahala tapi dosa lebih banyak. Ada amalan baik tapi amalan jahat kita lebih banyak. Ini disebut oleh Al-Quran khususnya dalam surah Al-Qari'ah ini dengan wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun mereka yang ringan timbangan amalnya. Bukan ringan apa? Ringan pahala, ringan daripada amalan kebaikan, tetapi dia tetap berat dengan amalan dosa. Timbangannya tetap berat dengan amalan jahat. Cuma ringan daripada amalan baik. Dalam menafsirkan ayat 8 ini, Ibnu Katsir menyebut, adapun mereka yang kejahatannya mendominasi kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Selepas diceritakan tadi orang yang amalan baik mendominasi amalan jahat, duduk di syurga dan dia dapat semua kebahagiaan, kenikmatan yang ada dalam syurga.
Maka datang pula cerita orang yang ringan amal timbangannya, yakni ringan amalan baiknya, ringan pahalanya, berat dosanya, berat amalan jahatnya. Maka dijawab, diceritakan lanjutannya pada ayat 9, fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah ni banyak tuan-tuan, tafsirannya ada 3 sekurang-kurangnya. Nanti kita baca nanti, ada 3 sekurang-kurangnya. Tetapi kalau kita nak terjemahkan ikut bahasa, antaranya kita boleh ertikan fa ummuhu, maka ibunya hawiyah adalah jurang neraka. Ummu tu ibu. Fa ummuhu orang yang ringan timbangan amalnya, maksudnya orang yang amalan jahat lebih berat banyak daripada amalan baik. Fa ummuhu, maka ibunya adalah jurang neraka. Ataupun boleh juga diertikan ibunya adalah neraka. Ini salah satu bentuk tafsiran. Dan saya sebut begitu kerana merujuk berdasarkan mufradat perkataan ummu itu. Mari kita tengok dari segi tafsirannya macam mana. Dikatakan Ibnu Katsir dalam menafsirkan dan menguraikan ayat 9 ini menyebut, dikatakan maknanya maka dia jatuh ke dalam jurang. Bagi Imam Ibnu Katsir, dia ertikan fa ummu, orang yang ringan timbangan amalnya, maknanya ringan amal baiknya, berat amal jahatnya, maka dia akan jatuh ke dalam jurang. Dan jurang yang dimaksudkan itu adalah jurang neraka. Takkanlah jurang syurga pula, tak relevan. Jurang neraka. Fa ummuhu hawiyah wa amma man khaffat mawazinuh, mereka yang ringan timbangan amalan baiknya tetapi berat amalan jahatnya, mereka ini akan jatuh ke dalam jurang neraka. Berkata Qatadah, Ibnu Katsir menyalinkan perkataan Imam Qatadah, mereka jatuh ke dalam neraka dalam keadaan tertungging. Dan kerana itu berkata Abu Saleh, mereka jatuh ke dalam neraka atas kepala mereka. Ini salah satu bentuk tafsiran. Maksud fa ummuhu hawiyah itu, mereka jatuh ke dalam jurang neraka oleh kerana amalan baik mereka sedikit, tidak dapat mengatasi amalan jahat. Dalam arti kata lain, oleh kerana amalan jahat dia lebih banyak daripada amalan baik dia, mereka ni akan dicampak ke dalam jurang neraka. Dan jurang neraka tu jauh, dalamnya, dasarnya jauh. Nanti akan diceritakan. Maka selama dia jatuh tu dalam jurang tu, kepalanya ke bawah. Maknanya bila dia sampai ke lantai, ke dasar nanti, kepalanya jumpa lantai dulu. Kepalanya jumpa dasar dulu. Jadi ini tafsiran pertama. Fa ummu hawiyah itu digunakan perkataan ummuhu itu untuk merujuk kepada makna kepala. Mereka jatuh bukan dalam keadaan kaki dulu, tapi dalam keadaan kepala tu dulu, kepala belah bawah. Maknanya kalau jumpa dasar nanti, kepala dia jumpa dasar dulu, kepala dia jumpa lantai dulu. Itu maksudnya. Dikatakan maknanya, Imam Ibnu Katsir meneruskan lagi. Dikatakan maknanya fa ummuhu, maka tempat kembali atau tempat di mana dia akan pulang kepadanya adalah hawiyah. Ini tafsiran kedua. Perkataan ummu itu diartikan dengan tempat kembali atau tempat dia akan pulang. Fa ummuhu, maka tempat dia akan kembali atau tempat dia akan dipulangkan. Orang yang timbangan amal baiknya ringan, tidak dapat mengatasi timbangan amal jahatnya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya tak dapat mengatasi timbangan dosanya,
orang ni dia akan kembali ke hawiyah. Dia akan pulang, dihantar pulang ke hawiyah. Hawiyah itu di mana tuan-tuan? Dan ialah hawiyah itu adalah kata Ibnu Katsir, ataupun sebenarnya dia menyalin perkataan ulama, sebab dikatakan hawiyah itu ialah nama dari nama-nama neraka. Sebab tu tuan-tuan, kampung kita ni, kalau kita hidup atas dunia ni, orang sebut kampung kita, kampung halaman ni, orang merujuk pada apa? Tempat kita lahir. Kalau kita lahir kat Perak, Ipoh Perak, kampung kita Ipoh Perak lah. Kalau tempat kita lahir Jerlun, Kedah, Tok Kun, Ceruk Tok Kun, itulah kampung kita. Di mana kita lahir, tempat asal kita, itulah dipanggil kampung kita atau tempat pulang kita. Selalunya kampung tu dipanggil tempat kita pulang. Tetapi di akhirat besok, kampung kita atau tempat kembali kita merujuk kepada apa yang kita tempah dalam hidup ni. Kalau dalam hidup ni kita tempah neraka, hawiyah, itulah kampung kita. Itulah tempat pulang kita. Orang yang membanyakkan amal baiknya, mengatasi amalan jahatnya, kampungnya syurga. Orang yang banyak amalan jahatnya berbanding amalan baiknya, dia leka, dia lalai, dia lupa untuk membanyakkan amalan baiknya. Sebaliknya dia meredah melakukan amalan jahat tanpa batas. Maka orang ni, dia telah meletakkan kampungnya, tempat kembalinya, tempat pulangnya selepas mati di akhirat nanti ialah hawiyah, neraka, atau khususnya hawiyah. Hawiyah. Berkata Ibnu Jarir, adapun dikatakan lil hawiyati ummuhu, apa dikatakan kepada hawiyah, ummuhu, ibunya, atau tempat pulangnya, kerana tidak ada tempat tinggal atau istirahat selain daripadanya. Jadi ini tafsiran yang lain pula. Ummu itu ditafsirkan dengan tempat pulang, tempat istirahat. Itu sinislah. Sebenarnya bila perkataan ummu tu, fa ummuhu hawiyah, maka tempat istirahatnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Itu sinis. Neraka tempat istirahat apa tuan-tuan? Tempat istirahat sebenar syurga. Neraka bukan tempat istirahat. Dunia ni pun bukan tempat istirahat. Dunia pun tidak tempat istirahat. Maka ini suatu sinis, perli daripada Allah. Fa ummuhu hawiyah. Orang yang amalan baiknya ringan dan lebih berat amalan jahatnya, tempat istirahatnya adalah hawiyah, adalah neraka hawiyah. Ini sinis daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita mensia-siakan tempoh masa kehidup atas dunia, tempoh masa sehat. Tempoh masa sehat sebelum sakit. Saya nak sebut tuan-tuan, kita kadang-kadang menyangka bila kita sakit, kita tak bergerak, kita boleh banyak baca Quran. Jangan. Kadang-kadang bila kita sakitlah, kita berat nak melakukan ibadah. Kadang-kadang nak salat pun berat. Jadi jangan tunggu sakit. Cuma walau kita sakit, walau rasa berat macam mana pun, kita kenalah buat ibadat. Tetapi jangan tunggu sakit. Sebab itu Nabi pernah sebut, rebutlah masa sihat sebelum datangnya sakit. Kita guna untuk membanyakkan amalan baik kita, supaya bila kita ditimbang besok, mizan kita, timbangan kita, timbangan amal kita lebih banyak yang baik daripada yang jahat, sehingga
kita akan hidup dalam aisyatir radiyah sebagaimana disebut dalam ayat sebelum. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu lagi penafsiran untuk ayat 9 ini, iaitu tafsiran Imam Baghawi. Di mana Imam Baghawi menyebut ummuhu, kata Imam Baghawi, dia mengertikannya dengan tempat kediamannya, neraka. Maka ummuhu diertikan oleh Imam Baghawi tempat kediamannya neraka hawiyah. Dan perkataan al-hawiyah, kata Baghawi, adalah nama dari nama-nama neraka Jahannam. Ia adalah jurang. Asal makna hawiyah adalah jurang. Al-muhawwah, yang tidak dapat dijangkaui atau diketahui dasarnya. Ini yang saya kata tadi. Bila dinamakan hawiyah, ia menunjukkan ia suatu jurang yang dasarnya amat jauh, tak nampak. Kalau kita jenguk daripada atas jurang umpamanya, kita tak nampak dasar dia. Kita tak nampak lantai dia. Kalau kita berdiri atas satu bangunan, kita jenguk ke bawah, nampak lantai, itu tak boleh dipanggil hawiyah. Jurang yang boleh dipanggil hawiyah ialah bila kita berdiri, kita jenguk, kita tak nampak dasarnya, lantainya. Itu hawiyah. Berkata Qatadah, dikatakan fa ummuhu hawiyah, dikendaki dengan kata ummu, kepalanya. Ya. Ini sama macam tafsiran tadi. Ini tafsiran kedua tadi. Ummu itu tidak diertikan dengan tempat tinggal, tidak diertikan dengan tempat kediaman yang dirojokkan kepada neraka sebenarnya, tetapi diertikan dengan kepala. Kata Baghawi, kata Qatadah di sini, dikendaki dengan kata ummu, kepalanya. Kepala si penghuni neraka itu, kepala orang yang jatuh ke dalam jurang itu, kepala orang yang amal baiknya sedikit berbanding amal jahatnya. Maknanya bahawasanya mereka jatuh ke dalam neraka di atas kepala mereka. Ini macam yang dia sebutkan tadi. Ta'wil ini oleh Qatadah dan Abu Saleh. Antara yang menafsirkan seperti ini, mentakwilkan seperti ini, ialah Qatadah dan Abu Saleh. Baghawi sendiri menyebut dalam kurungan. Imam Baghawi ketika menyalin perkataan Qatadah dan Abu Saleh ini, meletakkan dalam kurungan munhadiratun mangkusah. Ya, dia letak kurungan pada perkataan fa ummuhu tu, hawiyah tu, dia letak kurungan, dia tulis dalam kurungan tu munhadiratun mankusah, yang maksudnya ialah jatuh terbalik. Mereka dicampak ke dalam jurang neraka dan mereka jatuh dalam jurang neraka dalam keadaan terbalik. Mereka, kepala mereka duduk di bawah. Kepala mereka duduk di bawah. Baik. Tuan jadi saya rasa saya berhentilah setakat tu. Ya. Ataupun saya ambil satu lagi Qurtubi. Ataupun tak apalah, tinggalkanlah. Ya. Dapat 45 minit pun hampir kita kuliah. Kita berkuliah. Ataupun saya habiskanlah ayat ni tuan-tuan. Ya. Pendek je lagi. Kita habiskanlah. Ya. Baik. Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat yang sama menyebut fa ummuhu hawiyah. Kata Imam Qurtubi yang maksudnya, maknanya tempat kediamannya adalah Jahannam. Dia sebut maknanya ummu tu tempat kediaman, hawiyah itu diertikan oleh Qurtubi dengan Jahannam. Lalu kata Qurtubi mengurai, menggelarnya dengan umma. Neraka Jahannam tadi, tempat kediaman tu disebut dengan perkataan umma, yang asal maknanya ibu. Ataupun kerana apa?
Kerana dia berlindung kepadanya sebagaimana dia berlindung kepada ibunya. Kenapa pula perkataan tempat kediaman tu digunakan? Allah Ta'ala pakai perkataan ummah yang asal makna ibu. Kerana ibu tu tempat si anak berlindung. Jadi sebenarnya kita ni nak tempat berlindung, maka tu saya kata tadi, Tuhan sebenarnya sinis, menyifatkan neraka tu sebagai tempat berlindung kita. Padahal neraka bukan tempat berlindung. Tak dapat berlindung pun neraka. Kita tak dapat perlindungan di neraka. Kita akan dapat azab yang sangat besar, tetapi ia sebagai atas dasar sinis. Digelar neraka dengan hawiyah kerana dijatuhkan ke dalamnya yang amat jauh jarak ke dasarnya. Dipanggil hawiyah dalam makna jurang tadi sebab jaraknya jauh. Jurangnya terlalu dalam. Diriwayatkan bahawasanya Al-Hawiyah nama pintu neraka yang paling bawah sekali. Ada pula yang mengatakan bahawa Al-Hawiyah adalah nama pintu neraka yang paling bawah sekali. Ada 7 semuanya pintu neraka. Sebagaimana syurga ada 7 pintu syurga, maka Hawiyah adalah pintu neraka yang paling bawah sekali. Fa'ummuhu, berkata Qatadah, fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka. Kata Al-Mahwa atau Al-Mahwa, apa yang ada di antara 2 gunung atau seumpama itu. Dikatakan wa tahawal qaumu fil mahwa, apabila jatuh sebahagian daripada mereka, tidak lama selepas jatuhnya sebahagian yang lain. Ini kita dapat pula gambaran jatuh tu. Jatuh tu bukan seorang-seorang. Jatuh tu berkumpulan. Jatuh tu ramai-ramai. Maka jatuh tu dalam keadaan bertimpa-timpa. Jatuh tu dalam keadaan bertimpa di antara satu sama lain. Jadi perkataan ummu itu, kalau tadi ada mengertikan ummu itu dengan kepala di bawah, maka di sini perkataan ummu itu diartikan dengan jatuh bertimpa antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah. Ini menjadikan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu faqad halaka. Sebagaimana maksudnya ada pun orang yang ringan timbangan amalnya daripada amalan-amalan kebaikan, sebaliknya berat dengan amalan kejahatan, maka binasalah dia. Faqad halaka. Maknanya bahasa lain yang Allah Ta'ala nak sebut dengan ayat tadi, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ini bahasa lainnya seolah-olah Allah berkata, wa amma man khaffat mawazinuhu faqad halaka. Siapa yang ringan timbangan amalnya, amalan baiknya sedikit sangat, maka lebih berat, lebih besar, lebih majoriti timbangan jahatnya, faqad halaka, maka celaka. Dia akan celaka. Kehidupan dia dalam neraka lah. Celaka tu maknanya dia hidup dalam neraka. Sebagaimana disebutkan sebelum ini, kata hawiyah adalah dari nama-nama neraka yang membawa makna atau gambaran jurang yang dalam. Sebagaimana diriwayatkan, yahwi fiha sab'ina kharifan. Ini suatu hadis yang menunjukkan jarak jurang tu, jaraknya sejauh mana. Yahwi fiha, mereka jatuh di dalamnya sab'ina kharifan, 7 kharifan, 7 abad, 70 abad, Yahwi fiha, mereka melayang-layang jatuh di dalamnya sab'ina kharifan, 70 abad. Dikatakan untuk tempat kediaman ummah, kerana kata al-ummah adalah tempat perlindungan bagi anak-anaknya. Ini mengulang yang lain. Berkata setengah ulama, ketahuilah bahawasanya wajib atas kita beriman dengan apa yang disebutkan Allah SWT menyebutnya tentang al-mizan di dalam ayat ini, dan apa yang seumpamanya dengannya. Kita wajib beriman bila kata ada timbangan tu timbangan lah.
rupa mana timbangan tu, gitu kita tengoklah nanti. Bila dikatakan jurang yang dalam tu dalam lah, maknanya kita kewajipan kita beriman, dan tidaklah untuk cuba mendapatkan detailnya, sedangkan ia tidak didetailkan oleh Allah SWT. Dan bukan menjadi kewajipan kita membahaskan apa yang ada di belakang dari persoalan yang demikian itu, dari apa yang tidak disabitkan dari Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menahan diri daripada demikian itu kepada alam ghaib. Menahan diri, jangan cuba-cuba nak kaji juga benda yang Allah Ta'ala beri maklumatnya sedikit, cukuplah. Berimanlah sekadar maklumat yang beri oleh Allah, jangan nak cuba-cuba juga mendalami. Di sini disebut menahan diri, kawal. Kalau ikut naluri itu memang kita nak cuba mendalami, kita suka yang detail, yang spesifik, tapi kita hendaklah menahan diri. Sebab dalam hidup kita ni, bukan semua perkara kita boleh tahu detailnya, bukan semua perkara kita boleh tahu spesifiknya. Ada benda kita perlu hanya tahu secara umum sahaja, dan lebih baik tahu secara umum sahaja, dan buruk akibatnya kalau kita tahu secara detail dan spesifik. Sebab tu dalam soal akidah, kalau ia tidak diberi spesifik oleh Allah, cukuplah beriman dengan keadaan umumnya. Dan menahan diri daripada demikian itu kepada alam ghaib, atau menimbang amalan-amalan, atau menimbang catatan-catatan, atau menimbang album-album. Semuanya itu adalah berkemungkinan. Misalnya ada orang dia kaji, yang ditimbang tu apa? Adakah amalan-amalan yang ditimbang? Solat, puasa, zakat. Kalau solat ditimbang, mana rupa solat ditimbang? Atau adakah menimbang catatan-catatan? Yang ditimbang tu ialah muka surat, buku, kitab, rekod kita. Sebagaimana Cina timbang surat khabar lama ketika kita jual surat khabar lama. Atau menimbang amalan kita dalam bentuk album atau disket, atau dalam bentuk apa pun. Ada yang cuba sedalam itu mengkaji. Tak perlu. Kita menahan diri, tak payah kaji. Bila Tuhan kata amalan kita ditimbang, timbanglah. Rupa mana timbangan itu, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan, fa ummuhu hawiyah, tempat perlindungannya, dan tempat ummuhu hawiyah itu adalah tempat perlindungannya sebagai sinis, dan tempat tinggalnya orang yang ringan timbangan amal baiknya tadi adalah neraka. Tempat tinggalnya adalah neraka, yang diantaranya digelar hawiyah, menjadikan baginya sama dengan kedudukan sebagaimana lazimnya seorang ibu, sebagaimana firman Allah SWT, inna azabaha kana gharama, kerana sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Dikatakan maksudnya dilemparkan ke dalam neraka atas kepalanya. Itulah penutup kesimpulan penafsiran ayat 9 dan ayat 8 yang dapat saya baca dan ulaskan tafsirannya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa akan datang, InsyaAllah. Dan saya terus memohon doa daripada tuan-tuan agar segera sembuh, segera sekurang-kurangnya dapat turun naik kereta pun jadilah. Sekarang ni nak naik ke kereta daripada kursi roda, itu masalah. Jadi saya sedang berlatih untuk dapat semula naik kereta melalui kursi roda. Dan tentulah nanti turun dari kereta naik kursi roda semula. Kalau itu dah dapat dilakukan nanti, tak apalah, cukuplah tu. Itu saya doa, dan saya berusaha untuk berlatih dan sebagainya. Jadi doakanlah saya untuk malam ni kita berhenti setakat itu dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butang ni macam tak ada. Tak apa. Tu continue. Bukan, sorry. Kau nak tutup tadi. Finish. Tu finish. Jangan. Abang makan sekali. Adik.